membahaskan laporan Ketua Audit Negara bilangan 3 2024 yang dibentangkan dalam Dewan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih syabas kepada kerajaan yang membenarkan ahli-ahli Dewan daripada kedua-dua belah pihak bukan setakat menerima laporan ini tetapi boleh membahaskannya, boleh mengutarakan apa-apa saja pandangan. Inilah Malaysia Madani yang mendengar suara dan pandangan daripada rakyat, dan saya harap ia boleh diteruskan. Dan apa yang lebih mustahak, Datuk Yang di-Pertua, bagi saya berkenaan dengan laporan Ketua Audit Negara ini adalah semua teguran, cadangan daripada pihak audit perlu diberikan perhatian. Bukan setakat dipaparkan dalam laporan sahaja, tetapi jauh lebih mustahak adalah supaya semua teguran tersebut diambil maklum dan diambil tindakan yang sewajarnya oleh agensi yang terbabit supaya Jabatan Audit kita menjadi agensi ataupun harimau yang ada taring. Ini yang kita nak supaya akhirnya semua wang dana awam dapat digunakan dalam keadaan yang terbaik untuk manfaat dan faedah rakyat. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua kerajaan negeri yang mendapat teguran audit yang baik dan juga agensi persekutuan. Saya ambil kesempatan pada petang ni untuk mengutip dua perkara saja yang saya rasa perlu diberikan perhatian. Mana yang baik kita ucapkan syabas dan tahniah, teruskan apa yang baik untuk manfaat seterusnya. Tetapi apa-apa teguran yang berkaitan perlu diberikan perhatian. Yang pertama saya nak sebut berkenaan dengan fokus utama audit. Dikatakan pengurusan akaun belum terima oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jumlah pada tahun 2023 adalah lebih 34 bilion. Sebelum tu 40 bilion. Saya nak tanya, kenapa ada jumlah yang sangat besar? Jumlah 34 bilion yang akaun belum terima. Dan kalau kita terima wang ni, banyak yang boleh dilakukan. Kalau kita imbas kembali belanjawan 2024, sekitar 390 bilion. Kalau 34 maknanya lebih kurang 10% daripada jumlah keseluruhan belanjawan negara tak dikutip. Ini sesuatu yang saya rasa merugikan rakyat Malaysia. Andai kata kita bayangkan kalau semua ni dapat dikutip, sudah tentu pembangunan negara akan di tahap yang jauh lebih baik. Jadi saya nak tanya, kenapa berlaku benda ni? Dan saya nak sebut juga berkenaan dengan statistik yang diberikan. Daripada jumlah 34 bilion tersebut, pendapatan daripada syarikat berjumlah lebih 22 bilion. Pendapatan daripada individu lebih 10 bilion. Kenapa? Jumlah yang sangat besar. Ini bukan milion, ini bilion. Jadi apakah LHDN tak ada mekanisme yang sesuai untuk elakkan perkara ini daripada berlaku sebelum teguran daripada audit? Dan saya nak tanya, saya nampak ada pengurangan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengurangan ini disebabkan oleh kutipan yang telah diterima. Kalau kutipan tu meningkat, maknanya akaun yang belum diterima tu kurang, ataupun kita main hapuskan hutang, mengecualikan hutang. Kita tahulah ada orang swasta yang suka mohon kepada kerajaan untuk mengecualikan cukai yang wajar ataupun wajib dibayar untuk kepentingan masing-masing, bukan untuk kepentingan rakyat. Jadi apakah sebabnya ada penurunan sebegini? Saya mohon penjelasan daripada pihak kerajaan kenapa perkara ini boleh berlaku. Dan saya juga secara spesifik saya memetik muka surat 89 perkara 12 dalam laporan audit ni yang sebut sehingga 31 Disember 2023 amau yang berjaya dikutip semula hanya berjumlah 6.1 juta. 6.1 juta daripada 7.384 bilion, iaitu setakat 0.08% saja. Kenapa? Kurang daripada 1%. Jadi apa pandangan, apa komen ataupun penjelasan daripada kerajaan? Dan perkara kedua, Datuk Yang di-Pertua, yang terakhir yang saya nak sebut berkenaan dengan JKPTG di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dia ada akaun belum terima lebih 31 juta. Saya nampak ada teguran yang sangat serius daripada audit berkenaan dengan cara agensi ini melaksanakan tugas. Pajakan, sebab ini agensi yang jaga tanah-tanah milik kerajaan persekutuan di seluruh negara.
Jadi kalau nak pajak, dialah jabatan ataupun agensi yang bertanggungjawab mengutip sewa bagi kerajaan. Kenapa ada tunggakan hutang yang sebegitu besar dan gagal ambil tindakan? Termasuk Akta 349 membenarkan JKPTG kutip faedah 8% tapi tak kutip. Saya nak mohon supaya kerajaan memberikan penjelasan. Ada 3 cadangan ataupun sio daripada audit yang mahu JKPTG supaya melakukan sesuatu yang sepatutnya mengikut akta. Akta dah bagi kuasa, kenapa tak nak buat? Jadi saya mohon penjelasan daripada kerajaan berkenaan dengan perkara ini. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Rashad.